Assalamualaikum. InsyaAllah baik, kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah dengan kasih sayang Allah, dengan cinta Allah pada kita. Kita diberikan peluang untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, untuk sama-sama kita melihat beberapa perkara dalam tarbiyah, dalam siri tarbiyah kita, siri tau'iyah kita, iaitu untuk kita meningkatkan ilmu kita, kepahaman kita. Dan alhamdulillah kita berada dalam 10 yang terakhir Ramadan 1442 Hijriah, yang kita harapkan bulan Ramadan pada tahun ini akan diberikan oleh Allah barakah dan rahmat, sehingga kita boleh menjadikan diri kita ini sebahagian daripada mereka yang mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan akhir zaman dalam keadaan kita bersedia, insya-Allah. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan melihat pada satu tajuk yang mungkin tidak ramai orang yang mempercakapkannya, memperkatakannya. Tajuk ini pernah saya bentang mungkin pada masa-masa yang lalu, tapi saya tak rasa saya rakam lagi, wallahu alam. Tapi insya-Allah kita tengoklah kalau mungkin kita pernah mendengar sebagai satu peringatan semula kepada kita, insya-Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mentajdidkan iman kita, sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah. Yang pertama, sekali lagi kita ingatkan, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, pertama kita minta, ya Allah jauhkan daripada syirik, bersihkan aku syirik dan murtad. Yang pertama. Yang kedua, kita minta, ya Allah hidupkanlah aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Yang ketiga, kita minta, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya Allah, bersihkanlah kami daripada syirik, ya Allah. Hidupkanlah kami daripada segala dan hidupkan kami dengan Islam dan perjuangan Islam, dan matikanlah kami dengan kalimah syahadahmu, la ilaha illallah, dan matikan kami dalam Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita jangan jemu-jemu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah merupakan
perintah Allah. Allah perintah kita berselawat. Jadi alhamdulillah, pertama-tama tuan-tuan, hari ini kita menuju kepada akhir Ramadan, 10 yang terakhir. Maka 10 yang terakhir, perkara yang pertama sekali kita nak kena rasa sungguh-sungguh pada hari ini bahawa Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam diri kita ini ada raja. Dalam diri kita ini ada raja. Ala fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Jadi ingatlah bahawa sesungguhnya pada setiap jasad itu ada segumpal daging, seketul daging, sekumpal daging. Maka jika ia baik, maka baiklah seluruhnya. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahawa itu adalah hati. Jadi sinilah kita lihat bahawa dalam diri kita, ni rahsia manusia itu, apa yang membezakan seorang itu baik dan buruk, ialah apabila seseorang itu hatinya baik, hatinya buruk. Kalau hatinya baik, baiklah seluruhnya. Dan kalau hatinya buruk, buruklah seluruhnya. Seluruh anggotanya. Maka hati itu ibarat raja. Hati itu ibarat raja. Hati ni apa? Hati ni roh kita. Roh kita, apa yang ada, yang kita tak nampak, yang kita hidup ni, yang bergerak, roh kita. Dan ia memiliki tentera. Dia memiliki tentera, rakyat dia. Siapakah tentera dia? Mata. Mata kita, telinga kita, lisan kita, perasaan kita. Itu semua merupakan tentera. Yang mana jika baik raja itu, maka rakyat dia pun akan baik. Jadi ini adalah hakikat yang kita perlu yakin dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita dalam ayatnya suratul Hajj, surah Al-Hajj ayat Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, Allah gambarkan kepada kita, bukankah ada baiknya mereka itu mengembara. Kita ni Allah suruh kita mengembara. Mengembara, melihat apa yang ada di atas muka bumi ini. Yasiru fil ard. Di atas muka bumi ini. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Supaya dengan melihat apa yang ada dalam kesan-kesan ataupun perkara yang berlaku di muka bumi ini, maka menjadikan hati orang itu memberi kesan kepada hati. Kepada hati seseorang itu. Dan juga dengannya, dengan penggambaran itu, dengan melihat itu, memberi, kita akan memahami dengan hati tadi, dan kita akan mendengar dengan telinga, sehingga kita boleh mendengar. Bahkan walakin ta'mal qulub. Bahkan sesungguhnya bukan mata itu yang mata fa innaha la ta'mal absar. Maka bukanlah yang buta itu mata, walakin ta'mal qulub. Bahkan yang buta itu adalah hati, allati fis sudur, yang ada pada dada. Nah, sebut kat sini bahawa Allah SWT gambarkan kepada kita hakikat yang buta itulah hati. Hati yang buta, bukan mata. Jadi sebab tu kita nak tengok pada hari ini, sebenarnya hakikat kita berada dalam bulan Ramadan ini, madrasah Ramadan. Apakah yang sebenarnya merupakan perkara yang penting? Kita nak membina kekuatan hati kita. Kerana hati itu, jika tidak dipelihara, dijaga, tidak dibersihkan, tidak disedarkan, maka dia akan menjadi buta. Yang buta tu hakikatnya lah hati kita. La ta'mal absar. Tidaklah yang buta itu pemandangan kamu, mata kamu. Walakin ta'mal qulub. Melainkan yang buta itu adalah hati. Dan sebab itulah, apabila yang buta itu hati, maka maknanya basirah kita, pandangan hati kita dalam keadaan tidak melihat. Tidak melihat. Jadi kita melalui bulan Ramadan, kita melalui hari-hari kehidupan kita, kita tak boleh nampak.
tak boleh melihat. Walaupun mata kita boleh melihat, hakikatnya kita buta. Sebab itulah Nabi SAW menggambarkan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah SWT sesungguhnya la yanzuru, tidak melihat, tidak memerhatikan ila suwarikum, apa yang ada pada tubuh badan kamu, gambaran yang ada pada kamu, wa amwalikum, juga harta-harta kamu, walakin, bahkan Allah itu melihat yanzuru ila qulubikum, iaitu hati kamu, wa amalikum, dan juga amal kamu. Jadi tuan-tuan dan puan hari ini sebenarnya kita dah masuk dalam hari yang ke-21. Kalau Malaysia puasanya 21. Ada setengah orang hari yang ke-22 dah. Ada setengah orang baru 20. Dia nak sebut dekat sini, tuan-tuan tak kira lah hari apa, kita dah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, maka kita nak kena rasa bahawa pandangan manusia ialah pada pakaian yang kita pakai, pada kenderaan yang kita naik, dan pada rambut yang kita ni, ataupun kita kata yang kita dandankan. Tetapi pandangan Allah ialah pada hati kita. Jadi yang mana satu yang kita nak jaga, yang mana satu kita nak ubah, nak bina dia tadi, ialah hati kita. Hati kita. Maka sebab itulah kita mesti berhati-hati. Berhati-hati dalam hidup kita ini, bahawa pandangan manusia kita bagus-baguskan, kita elok-elokkan, pakaian kita jaga, kita bersihkan, kita bersihkan kereta kita, kita jaga kita punya pakaian kita, rupa kita, kita jaga kita punya perkara-perkara yang sangkut paut dengan keindahan yang dipandang oleh manusia, kita bagus-baguskan. Tetapi pada pandangan Allah, kotor, rupa-rupanya hina, rupa-rupanya sampah. Kat luar nampak hebat dengan pakaiannya aja, pakai saja mungkin ada 10,000, dengan jam dia mungkin dah 2-3 ribu harga, mungkin 10,000 jam saja ada orang pakai, jam sampai 15,000. Kemudian dia punya baju lagi, jadi semua dekat 20,000 lebih katakan, dalam kat badan dia, kat pakaian dia. Maknanya indah, hebat. Tapi pada pandangan Allah, Allah pandang kita hina, kotor. Allah tak pandang pun kita, kotor, jijik, najis. Kenapa? Allah memandang apa yang tersembunyi dalam hati. La yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat benda yang ada di luar. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Maka sebab itulah kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati, jangan sampai yang kita sembunyikan itu, yang dalam hati ini kotor, hina. Hina. Kita kena perhatikan hati kita. Kerana itulah pandangan Allah. Itulah pandangan Allah. Itu objek pandangan Allah ialah roh kita, hati kita. Apa yang ada di dalam. Jadi pada hari ini kita kena berlaku jujur dengan Allah. Kita kena mengaku kelemahan kita. Kita kena mengaku dosa kita. Kita kena merasa diri kita lemah. Memerlukan Allah, hati kita. Yang luar nampak hebat. Nampak kuat kan. Maka sebab itulah kita di dalam kehidupan kita ni, perbicaraan kita pada kali ini, kita amat pentingkan untuk menjaga hati kita. Kita kena menjaga hati kita. Ini sebagai perkara yang pertama. Mukadimah ni kita nak kena memelihara hati kita. Dan hati kita ni pula, dia boleh berubah-ubah. Masa bulan Ramadan, kita boleh puasa, boleh semayang, boleh macam-macam. Tetapi, bila masuk hari raya nanti, bila masuk Syawal, habis. Hilang. Hilang semua. Jadi kita kena berhati-hati sentiasa macam mana nak istiqamah. Ini masalah kita sebab hati itu dia boleh berubah-ubah. Hati boleh berubah-ubah. Ini cabaran dia. Ini cabaran dia. Sebab hari ini mungkin kita Islam. Besok-besok lusa wallahu alam, tak tahu, yazbillah min zalik. Allah akan ubah. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, Nabi yang maksum, Nabi yang kita katakan tidak berdosa, yang dipelihara Allah itu pun berdoa. Antara doa yang sering dibaca, yang selalu Rasulullah SAW baca ialah
Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit, tetapkanlah, qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku ini di atas agama engkau. Maka di sinilah digambarkan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi selalu baca doa ni. Selalu Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Kerana hakikat hati kita tu dia berubah-ubah. Dan hati tu bahaya kalau berubah. Bahaya kalau berubah. Ya sebab tu Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka kita kena minta pada Allah, ya Allah yang membolak-balik hati, yang merubah-ubah hati, maka ya Allah, tetapkanlah hati aku ini di atas agamamu, di atas amalan-amalan atas jihad. Jadi kalau nak tambah jihad boleh. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihadu fi sabilik. Kita nak minta Allah supaya tetapkan hati kita di atas agama, di atas amal taat, dan di atas jihad fi sabilillah. Maka pada hari ini kita melihat kita dah umur berapa tahun? Dah berapa tahun kita umur? Kita dah umur, ada yang 30-an, ada yang 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, ada yang 60-an, ada yang dah 80-an di kalangan kita ni. Tetapi kita melihat kita telah menghabiskan umur kita dengan kita melalaikan hati kita. Kita melalaikan melihat hati kita. Kita banyak melihat cermin kita. Satu hari tengok cermin sampai 10 kali. Nak bersolek, nak tengok muka kita ni 10 kali. Mempercantikkan wajah kita itu. Tapi kita lupa tengok hati kita. Ini manusia lupa tengok hati. Lupa bagaimana untuk nak menghiasi hati tadi. Bagaimana nak mengindahkan hati tadi. Bagaimana nak mempersihatkan hati tadi. Sedangkan bila kita menghadap Allah, kita akan menghadap membawa hati kita. Membawa hati kita. Sebab itulah orang tu rupa dia tak cantik, tak handsome. Tapi hati ni cantik dan handsome. Hatinya indah, hati yang salimah. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah As-Saffat ayat 84. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ia datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi bila kita nak menghadap Allah, macam sekarang ni kita tengah menghadap Allah tak? Ya, kita sedang menghadap Allah hakikatnya. Kita sedang bertawajuh, kita beribadah kepada Allah setiap kali, terutama masa semayang, masa puasa, masa kita beribadah, kita bertawajuh kepada Allah kita menghadap Allah. Jadi bila kita menghadap Allah ni, kita rasa tak bahawa Allah melihat apa yang ada dalam hati kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita ni. Allah melihat tak? Allah melihat. Tapi kita jarang. Kalau umur kita dah 80 tahun kita lalai. Tengok cermin, kita jaga. Tengok wajah kita jaga. Tengok tudung kita, pakai baju, pakaian kita, menutup aurat, kita jaga semua fizikal. Tapi hati kita, kita lalaikan. Kita lalaikan. Maka sebab itulah menjadi satu yang urgent, satu yang amat penting, amat perlu disegerakan, urgency kepada kita untuk merawat hati kita, mengubat hati kita, untuk kita menjaga ni agar hati kita salim, hati kita menjadi sejahtera, menjadi bersih. Sebab itulah hati kita sebenarnya perlu dirawat sebelum wajah kita. Hati kita perlu dirawat sebelum rambut kita, perhiasan kita, ataupun segala yang berpintak luaran. Hati kita kena rawat dulu. Hati kita kena bersihkan dulu. Sebab inilah tempat pandangan Allah. Sebab kita nak berjumpa dengan Allah. Allah nak hidupkan kita. Besok kalau Dajjal datang, apa yang menyebabkan kita kenal Dajjal? Yang menyebabkan kenal Dajjal bukan mata kita. Mata kita boleh ditipu. Boleh ditipu. Telinga kita mendengar, boleh ditipu dengan kabar-kabar yang baik. Mata kita boleh ditipu dengan sihir. Dengan teknologi dia. Dia boleh menyembuhkan, dia boleh menghidupkan orang mati, dia boleh buat macam-macam. Mata kita boleh ditipu. Tapi hati kita, sekiranya dia hidup, bersih, salimah, sejahtera, hati kita yang akan kenal Dajjal. Hati kita kenal Dajjal.
Jadi untuk nak selamat tu kita kena pastikan hati kita perlu dihias, perlu dibersihkan, perlu diperbaiki, diubat, dirawat, perlu dirawat. Sebab tu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, pernah dia mengajak Abu Darda radhiyallahu anhu sambil berkata, ijlis bina nu'min sa'ah. Ijlis bina nu'min sa'ah. Marilah kita duduk sekejap beriman pada Allah. Dan ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sama-sama beriman sekejap. Maksudnya hati tu nak kembali pada Allah balik. Jadi kita dengan anak-anak kita, kita banyakkan sebutan ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sekejap untuk beriman sebentar pada Allah. Jadi kita ingatkan hati kita. Maka kata Abdullah bin Rawah, ijlis bina nu'min sa'ah, contohnya tadi. Maka marilah kita duduk bersama-sama untuk beriman sekejap. Beriman sesaat kepada Allah. Kerana hati kita berbolak-balik lebih daripada air yang sedang mendidih. Lebih daripada air yang sedang mendidih. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan At-Tirmizi. Baik. Jadi untuk kita melihat hati kita ni, perkara yang pertama, tentulah kita nak tengok hati kita ni, ada kekuatan ke tak ada kekuatan. Ada kekuatan ke tak ada kekuatan. Jadi hati kita ni ada Islam, insya-Allah kita dah mengucap dua kalimah syahadah. Hati kita ni ada iman, insya-Allah ada keyakinan. Tapi macam manakah hati kita ni dikatakan ada kekuatan? Maka pada kali ini kita akan melihat salah satu kekuatan yang ada dalam kehidupan, dalam hati kita itu ialah al-hub ilallah, cinta pada Allah. Al-hub ilallah. Jadi al-hub ilallah ini, cinta kepada Allah ini, tapi sebenarnya yang kita bincang pada hari ini ialah lebih kepada macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mencintai kita. Supaya bila kita sembahyang, kita nak rasa Allah sayang kita, Allah cinta kita. Jadi dia ada roh. Cinta ini adalah kekuatan. Cinta ini satu kekuatan. Jadi bagaimana Allah mencintai hamba-Nya? Ini sebagai perkara pertama kita bincang. Bagaimana Allah sayang pada kita? Apa tanda-tandanya? Dan siapakah mereka yang dicintai oleh Allah? Jadi dari sebab sini, bukankah cukup kali kita cukuplah kita kata kita kena tahu bahawa kita wajib cinta Allah. Kita wajib cinta Allah. Hukum cinta Allah ni wajib kan? Kita kena wajib cinta Allah. Cukuplah macam itu. Jadi sungguhnya kalau kita meneliti ayat Quran, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, kita akan terkejut. Kita akan terkejut. Kerana sebenarnya Allah SWT sentiasa menggambarkan dia sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Allah gambarkan dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis. Kita ingat kita wajib sayang ke Allah. Rupanya Allah menyayangi kita lebih daripada kita sayang pada diri kita. Ini luar biasa ni. Pada hari ni kita nak tengok supaya apa yang kita lakukan selepas ini, 10 hari terakhir ni, mudah-mudahan lahir daripada cinta kita kepada Allah yang sangat sayang kepada kita. Maka insya-Allah kita akan melihat tentang apa yang digambarkan kepada kita oleh ayat-ayat Allah. Allah sayang kat kita. Dan sebab itulah kita lihat apabila kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah kita akan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Apabila Allah sayang kepada kita, kita rasa Allah sayang kepada kita, sudah tentu ibadah kita tu dia akan ada roh, ada kehidupan. Ada kehidupan sebab kita beribadah pada Allah yang menyayangi kita, yang menyayangi hamba-Nya. Dan dia bukan hanya sekadar rutin aja, sembahyang tarawih, puasa rutin aja. Tiap-tiap bulan Ramadan kita buat. Dia bukan sekadar satu yang rutin, satu yang biasa kita buat, tetapi dia merupakan satu ibadah yang ada kekuatan, ada roh. Ada roh. Baik, bila kita melihat Allah sayang kepada kita, maka sudah tentulah kita akan menjadi lebih senang, lebih mudah kita ni nak memperbaiki cinta kita. Kita nak memperbaiki cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan jadilah cinta ibadah kita sebagai ibadah yang penuh dengan kehangatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman, ayat ni suratul Maidah ayat 54, ayat ni panjang. Saya cuba ambil petikan dia kata apa? Fasawfa ya'tillah. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah berfirman, sebenarnya depan tu ada siapa yang keluar daripada Islam, murtad atas tu. Tapi kita ambil yang bawah. Allah berfirman, fasawfa ya'tillah. Maka Allah mendatangkan satu kaum, qaumin yuhibbuhum. Allah sayang pada mereka. Wa yuhibbuna. Wa yuhibbunahu ataupun wa yuhibbuna, iaitu dan mereka sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat 54, Allah menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah SWT lebih mendahului mencintai kita. Allah ni sayang kat kita lebih daripada kita sayang pada diri kita. Kan? Maknanya Allah SWT telah menyayangi kita dan sedang menyayangi kita. Kan? Maka seolah-olahnya Allah nak beritahu bahawa sebenarnya kita dengan Allah ni ada ikatan, ada hubungan yang fitrah, yang indah. Hubungan yang indah antara kita dengan Allah. Sebenarnya macam itu. Iaitu bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah. Mereka yang memilih Allah sebagai Tuhan. Mereka yang beriman kepada Allah. Jadi Allah SWT menyatakan pada kita sini, Allah akan mendatangkan satu kaum. Kaum ini yang dia sayang kepada mereka. Yuhibbunahum. Allah sayang kepada mereka. Dan mereka sayang kepada Allah. Jadi bila kita melihat di sini, maknanya apa? Maknanya masalah kita di dalam beramal ni, sembahyang kita, puasa kita, zikir kita, Quran kita, masalahnya bukan pada solat tu. Kita solat tak khusyuk, kita puasa korap, ada dengan dosa sana, dosa sini, kelemahan sana, kelemahan sini. Masalahnya bukan ibadah tu. Tapi masalahnya bermula dengan masalah hubungan kita dengan Allah tidak diasaskan oleh hubungan cinta, hubungan kasih sayang. Kita hanya beribadah kepada Allah dengan nada terpaksa. Kenapa semayang? Allah dah fardukan, kita semayanglah. Allah dah fardukan, kita puasalah. Kan Allah firman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, aku fardukan, aku wajibkan pada kamu berpuasa. Maka Allah dah wajibkan kita puasa, kita puasalah. Kita kan hamba. Cakap macam tu kan. Sedangkan hakikatnya hubungan kita dengan Allah ni ada hubungan kasih sayang. Ada hubungan kasih sayang. Suatu yang lebih menghidupkan amalan kita. Jadi masalah tu bukan masalah ibadah sebenarnya. Tapi masalahnya lah sejauh mana hubungan kita ni, adakah ibadah kita, semayang kita, puasa kita, Quran kita, amalan kita tu diasaskan, didasarkan oleh cinta, sayang. Sebab al-ibadah itu maknanya cinta yang tersangat-sangat. Itu maksud ibadah. Cinta yang sangat-sangat. Jadi di sinilah kita lihat bahawa dalam ayat ini Allah telah menggambarkan kepada kita bahawa hubungan dia dengan kita, hubungan Allah dengan kita, Allah memulakan dengan cinta. Maka dia mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, yang disayang pada mereka. Jadi kita ni, orang beriman ni, Allah datangkan kita, Allah datangkan tu dengan dia sayang kat kita. Tu macam itu. Maksudnya hubungan kita dengan dia ni, dengan Allah ni, Allah sayang kat kita. Kemudian wa yuhibbunahu, dan kita sayang pada Allah. Baru kita sayang pada Allah. Maka sebab itulah, walaupun Allah Al-Ghani, Allah ni Al-Ghani, Allah ni tidak memerlukan apa-apa, dia maha kaya. Dia maha kaya. Tetapi Allah SWT menyebut bahawa dia sayang pada kita yang maha fakir. Allah maha kaya, kita maha fakir. Jadi Allah menyebutkan dia sayang kepada hamba-Nya yang fakir tadi tu. Dia maha kaya. Dia tak perlukan kita. Kita yang perlukan dia. Tapi dia sayang. Ini kemuliaan Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Kemuliaan Allah ni, Allah sayang kepada kita.
sebelum dia datangkan kita, sebelum Allah bagi kita Islam, sebelum Allah bagi kita iman, sebelum Allah bagi kita kesedaran untuk dengar ceramah ni, dengar kuliah ni, sebelum kita beramal, Allah datangkan kita dengan kasih sayang. Allah sayang kat kita. Itu maksud dia macam itu. Kita perasan tak? Kita perasan tak Allah bagi kita semua tu dengan sebab kasih sayang. Jadi bila kita tak perasan yang tu, kita pun semayang dengan keadaan terpaksa. Kita semayang dengan keadaan terpaksa. Kalau kita cakap dengan anak kita kan, kamu bangun malam, kamu bangun pagi, pergi sekolah, kan? Kalau anak kita merasai kasih sayang ayah dia, ibu dia, dia akan taat dengan keadaan sepenuh hati, sepenuh sukarela. Sepenuh hati sebab dia tahu ayah dia, mak dia tentu nak bagi kebaikan pada dia kan. Tetapi apabila dia tak rasa gitu, dia terpaksa, dia malas. Maknanya dia tak rasa mak ayah dia sayang dia tak rasa kan. Kita pun begitu juga. Allah datangkan kita ni dengan iman Islam ni, maknanya Allah sayang sangat pada kita sebenarnya macam itu. Maka Allah mendatangkan satu kaum, mudah-mudahan kita ni termasuklah, iaitu yang dia mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dia sayang pada mereka, dan kemudian mereka sayang pada Allah. Maka sebab itu Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita nak rasa pagi ni bahawa Allah sayang kita, nak rasa sangat. Hati kita buta, tak nampak kasih sayang Allah. Hati kita tak faham Allah sayang kita, tak faham Allah sayang kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya jika Allah mencintai hamba-Nya, jika Allah mencintai hamba-Nya, maka ia akan memanggil Jibril. Kalau Allah sayang kat hamba-Nya, katalah Allah sayang kat kita, maka Allah akan panggil Jibril seraya akan berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Allah sebut nama kita, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai si fulan itu. Jadi kalau Allah sayang kat seseorang, dia akan panggil Jibril. Jibril, aku sayang kat dia, maka engkau cintalah pada dia. Kemudian Jibril pun pergi kepada penduduk langit. Penduduk langit semua penduduk langit ni, semua malaikat, semua yang ada di langit ni, ahli syurga, dalam syurga, semua yang ada di langit ni, maknanya yang ada di atas sana, maka dia menyuruh kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Semua malaikat mencintai, kenal. Maknanya kalau Allah sayang kat kita, dia akan sebut nama kita pada Jibril. Ni Nabi gambarkan, ni hadis sahih Bukhari Muslim. Allah akan sebut nama kita, ya Jibril, aku sayang pada fulan bin fulan, ataupun binti fulana binti fulan. Jadi maka Jibril pun aku sayang pada dia. Maka Jibril pun sebut pada semua penduduk langit, malaikat sebagainya lah, wahai malaikat, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah sayang pada fulan, maka engkau sayanglah. Maka semua orang sayang, semua malaikat sayang kepada si fulan. Maka penduduk langit pun mencintainya, sehingga Allah jadikan akhirnya dia juga dicintai oleh penduduk bumi. Bumi pun cinta kat dia. Jadi kita melihatkan bagaimana Allah mengumumkan cintanya kepada hamba-Nya. Walaupun dia Al-Ghani, dia tak memerlukan hamba-Nya, tetapi dia mengumumkan dia cinta, dia sayang kepada hamba-Nya tadi. Tapi kita hari ini nak sebut dekat kawan-kawan kita, nak sebut dekat anak kita, aku cinta pada Allah, kan? Ayah cinta pada Allah, umi cinta pada Allah. Nak cakap pada anak-anak kadang kita malu, ataupun nak cakap pada kawan-kawan malu. Alah engkau, kita takut kena apa? Kena peleceh. Jadi sedangkan Allah bila dia sayang pada kita, dia akan sebut kepada Jibril, dan akhirnya Jibril akan sebut kepada seluruh penduduk dunia. Maka sebab itulah Allah SWT mencintai manusia ni, dia ada berbagai kategori. Dia ada berbagai kategori. Antaranya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, contohnya. Allah amat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita ni suka bertaubat, suka minta ampun ke Allah, di akhir-akhir Ramadan ini banyak bertaubat, Allah akan sayang pada kita. Kalau kita banyak membersihkan diri, mutatahhirin,
Kita membersihkan diri kita daripada dosa zahir, dosa batin, membersihkan daripada fizikal, daripada najis, kekotoran, membersihkan diri kita daripada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, maka Allah akan sayang kita. Innallaha yuhibbul mutawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Allah sayang kepada orang yang membersihkan diri dia. Dalam ayat yang lain, suratul Baqarah tadi ayat 222, yang dalam ayat yang lain Baqarah 195 contohnya, dan Allah menyintai orang-orang yang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sungguh-sungguh Allah mencintai orang yang berbuat baik, yang memperbaiki diri dia, yang bersifat ihsan. Innallaha dalam surah At-Taubah, innallaha yuhibbul tawabin. Dan begitu juga dalam surah Al-Maidah, innallaha yuhibbul muqsitin. Iaitu Allah mencintai, sayang kepada orang yang berlaku adil, contoh. Jadi cinta Allah ini, dia bukan hanya untuk nabi-nabi aja, untuk rasul-rasul aja, tapi untuk semua, terutamanya yang ada sifat-sifat tadi. Contohnya kalau kita berdosa pada Allah, kita berdosa kepada Allah. Bila berdosa kepada Allah, maka sayangnya Allah pada kita, Allah bagi kita taubat. Allah ingatkan kita dan kita bertaubat. Bila kita bertaubat tu, itu Allah sayang kat kita tu. Tanda Allah sayang kat kita, kita boleh bertaubat. Jadi bila kita berdosa, jangan kita putus asa dengan dosa kita. Aku dah banyak buat salah. Aku ni banyak buat dosa. Jangan putus asa. Kita bertaubat. Bertaubat tu tanda Allah sayang kat kita. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Maka kita pun bertaubat. Kita takut dosa kita bawa kemurkaan Allah. Kita menyesal, kita bertaubat. Bertaubat tu tanda Allah sayang kita. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, apa yang kita perlu lakukan. Bagaimana dalam satu hadis qudsi. Ada dalam satu hadis qudsi. Dan Allah SWT menggambarkan apabila dia telah mencintai hambanya, maka dia menjadikan hambanya itu wali dia. Penolong agama dia. Maka dia akan hidup bersama agama Islam. Dia akan menjadi yang membantu agama Islam, meningkatkan, berjuang bersama agama Islam. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila kita doa, bila kalimah syahadah tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hidupkanlah aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Jadi jangan cakap Islam aja, perjuangan. Kita minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan sebagai awliya Allah. Kenapa? Kerana orang yang Allah sayang tu, Allah akan jadikan dia sebagai awliya Allah. Bila dia menjadi awliya Allah, yang menjadi orang yang menolong agama Allah, yang dekat dengan Allah tadi, maka siapa sahaja yang melawan dia, siapa sahaja yang memusuhi dia, maka Allah akan isytihar perang dengan dia. Jangan bimbanglah. Jangan bimbang. Orang yang dah menjadi awliya Allah, dia tidak ada kebimbangan pada dia. Sebab dia dah menjadi kekasih Allah, maka Allah akan perang dengan orang yang makhluk yang lawan dia. Tapi nak sebut kat sini, siapa awliya Allah itu? Siapa wali Allah itu? Siapa dia? Adakah dia mesti berserban, berjubah, pakai niqab? Dan adakah dia seorang yang lahir lulusan daripada Universiti Islam? Ataupun seorang ustaz yang pakar dalam usuluddin? Seorang yang ada PhD di dalam hadis? Adakah dia orang yang macam itu, dia masuk awliya Allah? Dan adakah manusia yang dianggap sebagai manusia yang saleh itu dengan sebab dia ada sijil agama? Kita tengok apa yang Allah sebut dalam Quran. Siapa awliya Allah? Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya awliya Allah itu tidak akan ada padanya ketakutan. Yang pertama, tanda dia awliya Allah, Allah cabut ketakutan daripada makhluk. Cabut ketakutan, dia tak takut dengan makhluk. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan padanya. Wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu
yattaqun. Wallazina amanu wa kanu yattaqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang yakin, yang beriman pada Allah, yang sayang ke Allah, yang beriman pada Allah, yang bertakwa. Jadi dua sifat aulia Allah, iaitu mereka itu beriman dan bertakwa. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi aulia Allah ni siapa? Aulia Allah ni semua orang yang beriman, yang bertakwa, yang jaga imannya, yang jaga takwanya. Jadi apabila kita menjaga diri kita untuk taat perintah Allah, untuk tinggalkan dosa ataupun maksiat yang Allah larang kita, maka Allah akan memerangi orang yang menjaga takwa dia, yang beriman, yang menjaga takwa. Ini sayang Allah pada kita. Allah sayang kat kita, maka diberikan perkara tersebut. Maka sinilah kita nak membayangkan bahawa Allah telah mengumumkan perang. Allah mengumumkan perang kepada mereka yang dicintainya, yang dikasihinya tadi. Allah umumkan perang. Siapa yang nak lawan dia? Lawan dengan Allah lah, macam itu. Maka sebab itulah, contohnya kalau kita seorang perempuan, wanita, isteri. Kalau kita seorang isteri yang salihah, yang bertakwa, yang beriman, yang bertakwa, kemudian dianiaya oleh suami. Suami aniaya kita, mentang-mentanglah dia suami, dia boleh buat apa sahaja dia nak. Maka bila dia beriman, bertakwa, ingat wahai para suami, maka Allah akan mengumumkan perang kepada para suami yang menganiaya isteri-isteri yang salihah. Bila isteri kita salihah, isteri ni bertakwa, beriman, suami dia menganiaya dia, buat macam-macam kat dia. Allah istihad perang kepada suami tadi. Begitu juga isteri. Isteri menganiaya suami. Kan? Suaminya saleh. Aulia Allah. Bertakwa. Maka Allah akan istihad perang pada isteri. Betul, kena macam-macam. Macam-macam Allah bagi. Jadi sebab itulah, apa lagi orang luar. Orang dalam rumah pun Allah perang kalau dia jahat kepada kekasih dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hakikat kasih ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kat kita. Allah jaga kita macam anak-anak kita lah. Baik. Maka dalam hal ini, bahawa kita nak menyatakan bahawa hubungan antara Allah dengan hamba-Nya adalah hubungan cinta sebelum hubungan taklif, iaitu hubungan beban, hubungan ibadah, hubungan hukum. Jadi hubungan kita dengan Allah sebenarnya adalah hubungan cinta, kasih sayang. Kita nak sayang kepada Allah. Al-hub qabla taklif. Sebelum sembahyang, puasa. Sebelum kita beribadah kepada Allah. Sebelum kita beramal, tinggalkan dosa. Jadi hubungannya ialah hubungan sayang, cinta. Ini kita nak kena rasa. Ini ramai orang tak rasa macam itu. Jadi kenapa dia ibadah? Allah perintah. Memang betul Allah perintah. Tapi Allah perintah dengan kasih sayang. Allah perintah dengan kasih sayang. Jadi kita tak rasa. Jadi kita melihat bagaimana bagaimana yang berlaku. Bagaimana dalam satu hadis Qudsi, saya bacakan maknanya sebab panjang hadis ni. Saya baca makna dia lah. Panjang hadis ni. Jadi kita tak ada masa banyak. Allah telah berfirman dalam satu hadis Qudsi. Hadis ini, apa firman Allah? Barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa waliku tadi? Seorang yang beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa ni wali. Dia kira wali dah. Walaupun tahapnya baru tahap biasa. Tapi iman ni pun, imannya ada peringkat kan. Ikutlah peringkat tahap dia. Kalau iman tu tinggi, dalam sungguh, maka tinggilah kewalian dia. Takwanya dalam sungguh, tinggilah kewalian dia. Barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa yang musuh waliku, maka aku akan serukan perang padanya. Maka Allah akan perang pada siapa yang memusuhi wali tadi. Siapa yang musuh kepada orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan serukan perang kepadanya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku fardukan baginya. Jadi tidaklah seseorang itu mendekatkan diri dengan aku. Maknanya tanda sayang kepada Allah tu
maka dia mendekatkan dirinya kan, yang lebih baik daripada apa yang difardukan. Jadi perkara yang penting, yang paling utama untuk nak dekat Allah ni, untuk mencapai cinta Allah ni, kasih sayang Allah ini, ialah kita melakukan semua yang Allah fardukan, semua yang Allah wajibkan. Maka tidak ada seorang yang lebih baik daripada yang mendekati aku dengan perkara yang aku fardukan kepada mereka. Dan hamba-Ku sentiasa mendekati kepada aku. Setelah dia laksanakan perkara yang fardu tadi, maka dia mendekati aku lagi. Dia buat lagi amalan-amalan. Amal, kerja, amalan-amalan yang sunnah, nawafil. Amalan-amalan nawafil. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ila mimma taradtu alai. Ini yang pertama yang wajib. Kemudian lepas tu kan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seseorang itu mendekati aku lagi lepas dia buat yang wajib, kan, iaitu dengan perkara-perkara sunnah yang nawafil, maka sehinggalah aku hatta uhibbah, aku cinta kat dia, aku bertambah sayang pada dia, meningkatkan kasih sayang tadi. Maka dia kata, sehingga kalau aku sudah sayang pada dia, fa iza ahbabtu, bila aku dah sayang pada dia, ni dengar apa Allah firman ni, kan? Apabila aku telah sayang kepadanya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk memukul, kaki yang digunakan untuk berjalan. Kalau ia meminta kepada aku, pasti aku kabulkan. Kalau dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi dia. Jadi awliya Allah ni, doa dia mustajab. On the spot Allah bagi. And on the spot sebab Allah sayang. Allah sayang pada dia. Allah bagi. And Allah bagi semua doa ni. Tapi Allah bagi yang terbaik on the spot. Jadi yang pertama sekali, Allah gambarkan kepada kita bagaimana cara kita nak mengapai cinta Allah dan mendapatkan Allah sayang kat kita. Tapi macam mana kita nak sayang pada Allah? Maka yang pertama, dibuat semua yang wajib. Semua yang difardukan kita buat. Tidak ada satu amalan yang lebih aku sayang yang telah digunakan oleh hamba-Ku untuk mendekati aku dengan perkara-perkara yang diwajibkan baginya. Jadi mudah. Jadi pertama, tuan-tuan dan puan, kita nak rasa Allah sayang kat kita, kita sayang kat Allah, maka yang wajib kita buat. Jadi hubungannya bukan sekadar hubungan yang difardukan tadi tu, tapi hubungannya ialah hubungan sayang tadi. Jadi sebab itulah kalau kita kata contohnya, ada seorang kata aku sembahyang, aku buat puasa tapi aku tak tutup aurat. Aku sembahyang, aku puasa tapi aku tidak tutup aurat. Jadi sebenarnya kalau dia kata dia sayang pada Allah, maka dia kena buat semua yang wajib. Semua yang wajib. Bila menyempurnakan yang wajib, barulah dia akan buat yang sunat-sunat. Buat yang sunat-sunat. Jadi sebab itulah, barulah kita akan dicintai oleh Allah. Allah akan betul-betul, kita gambarkan sini, memberi sesuatu yang hebat. Kecintaan dia yang luar biasa. Memang dia mula dengan cinta. Tapi bila kita beramal tadi, yang wajib, maka dia akan mencintai. Sehingga apa? Sehinggakan aku apabila telah mencintai dia, aku akan adalah pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Apa maksud dia? Pendengaran yang digunakan untuk mendengar, maknanya Allah SWT akan memelihara pendengaran kita daripada perkara yang haram. Allah akan jaga pendengaran kita daripada perkara yang haram. Bila kita nak pergi kepada perkara yang haram, Allah pelihara kita. Tak dengar, tak jadi. Kita tahu orang tu nak cakap bohong, cakap mengumpat ke fitnah contohnya, maka kita tahu dah, tak dengar pun. Dan aku akan melihat, dan dia melihat dengan, dan aku akan, dan penglihatan yang akan digunakan, dan penglihatan yang digunakan untuk melihat, Allah SWT akan menjadi penglihatan kepada mata dia. Bayangkan Allah menjadi mata
yang dengannya kita melihat cinta yang agung. Ini sebut kat sini, bukanlah Allah jadi mata fizikal ni, tapi Allah memelihara mata kita. Dan Allah SWT menjaga pandangan kita. Maksudnya Allah SWT kan, dengan cintanya yang hebat tadi tu, dia akan memelihara kan, seseorang hamba tadi, awliya Allah. Maka adakah kita masih lagi nak menghabiskan waktu kita untuk mencari cinta-cinta yang palsu yang ada di dunia ini? Cinta-cinta yang palsu, kita cari cinta manusia. Kita cari cinta manusia. Kita mencintai seseorang kerana dunia. Cintai seseorang kerana diri dia. Sebenarnya kita cintai seseorang bukan kerana diri dia, tapi kerana Allah. Kerana Allah kita bersahabat, berukhuwah. Kerana Allah, bukan kerana projek. Kerana Allah. Bila kita bersahabat kerana Allah, berkahwin kerana Allah. Berkahwin kerana Allah. Berkahwin kerana Allah, bukan kerana cinta. Kerana suka kat dia, tapi kerana Allah. Kerana perkahwinan itu boleh membawa kepada rahmat dan barakah, redha Allah. Maka barulah kita ini akan menjadi orang yang sempurna lah cinta tadi. Jadi takkan kita nak mencari lagi cinta-cinta yang palsu. Cinta yang palsu yang terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah berkawan, katakanlah kita tak kahwin lagi, kita berkawan dengan seseorang, laki-laki, perempuan, 10 tahun kita kawan dengan dia, tak kahwin-kahwin, kawan aja, sonok-sonok aja. Maka cinta yang palsu, cinta yang palsu. Kan, anak-anak muda kita kan, bercinta, jumpa sana, jumpa sini, bual sana, bual sini. Kan, tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena tengok, itu cinta-cinta palsu. Cinta yang sebenar bukan macam itu. Kan, cinta sebenar, cinta Allah. Dan bila kita cinta Allah, kita mencari jalan untuk mendapatkan sesuatu yang boleh membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan sebagai cinta yang sebenar. Maka kasihan kita tengok melihat manusia yang sibuk berpuluh tahun. Sebab itu mereka mencari cinta yang palsu, cinta yang hina. Kasihan kita, mereka mencintai tetapi kita lupa hakikat sayang Allah pada dia dan hakikat bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau aku sudah mencintainya, kata firman Allah tadi, aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatan yang digunakan untuk melihat. Tangan yang digunakan untuk pukul. Aku yang digunakan untuk pukul tu. Kaki yang digunakan untuk berjalan. Kemudian kalau ia meminta, aku pasti kabulkan. Kalau dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi dia. Jadi ini tingkatan kita nak capai. Macam mana nak capai? Maka kita beribadah dalam bulan Ramadan ni. Kita tingkatkan yang wajib, kita tingkatkan. Bukan setakat buat, kita menghayatinya. Kita buat dengan perasaan sayang, cinta ke Allah. Kita sayang ke Allah. Sebab sayang mendahului ibadah. Sayang mendahului amal. Kita mendahului sayang tadi. Sayang Allah pada kita, kita melaksanakan. Dan kemudian kita meningkatkan kasih sayang kita kepada Allah. Maka inilah hubungan yang indah. Apakah kita mengetahui hubungan ini? Apakah kita rasa hubungan yang indah di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itulah satu perkara yang luar biasa. Ini luar biasa ni. Tidak aneh kalau hamba mencintai tuannya. Kalau seorang hamba mencintai tuannya baik, tuannya tolong dia, bagi duit dia, bagi makan dia. Tidak aneh. Tidak pelik lah. Kalau seorang hamba mencintai tuannya yang baik tadi. Tetapi sungguh aneh. Tuannya mencintai hamba. Tuan mencintai hamba. Dan kita lihat sini. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani. Yang Al-Ghani tadi. Yang maha kaya tadi. Mencintai hamba. Pelik. Pelik. Tapi inilah sifat Allah. Al-Karim. Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia. Sifat Allah. Allah yang maha mulia. Jadi kita hari ini tak mulia sangat. Tak mulia sangat. Kenapa? Kita Allah sayang kat kita, kita tak sayang Allah. Tak mulia. Tak boleh nak contoh. Kan? Allah maha mulia. Sebab tu Allah sayang pada hambanya. Kalau kita sayang Allah, biasalah. Sebab Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi rezeki, Allah bagi
bagi apa ni nikmat kan. Kita sayang Allah bagi kan. Tapi Allah sayang kat kita. Itu pelik. Bagi manusia pelik, tapi bagi Rabbul Jalil, Tuhan yang maha agung, maha mulia, maka Allah sayang kepada dia. Maka di dalam satu hadis, Nabi sebut tadi, barang siapa yang mendekat kepada aku, ni hadis yang lain, Bukhari Muslim. Siapa-siapa yang takarub pada aku, mendekat pada aku, maknanya Allah sayang kita tadi. Tapi dia berusaha, biiznillah, dia mendekati pada aku, dia mendekati Allah sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepada aku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Maka siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari anak. Sudah. Maknanya Allah nak gambarkan kepada kita, dia datang kepada kita dengan lebih baik, lebih sempurna daripada kita. Kita buat sikit, Allah bagi kita banyak. Sampai Allah gambarkan, datang dengan berjalan, dia datang dengan berlari-lari kecil, berlari-lari anak. Kita bukan jangan nak samakan Allah, menyamakan Allah, tashbih dengan makhluk. Bukan kita nak menjisimkan tajsim dengan makhluk. Allah ni bukan kita nak samakan Allah. Tapi dalam hadis ini menggambarkan kepada kita kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah SWT memberi lebih daripada apa yang kita buat. Kita nak dekat dengan dia sejengkal, Allah bagi kita sehasta. Kita dekat dengan dia sehasta, Allah bagi kita sedepa. Kita pergi dengan berjalan, Allah bagi dekat dengan berlari-lari anak. Maknanya Allah bagi kasih sayang Allah lebih daripada kita. Kita sanggup berjalan je, kita tak berlari ke Allah. Kita berjalan nak mendekati Allah, Allah berlari. Maknanya Allah bagi lebih lagi, sebab Allah lebih sayang pada kita daripada kita sayang pada diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan dan puan, untung kita makhluk ni. Sebab kita ada Allah yang maha mulia. Bayangkan, sehingga kalau Tuhan kita bukan Allah, kalau Tuhan kita bukan Allah, bayangkan apa yang akan jadi pada kita. Manusia, kita buat salah sikit je, dia beradang, baran luar biasa. Manusia, buat salah sikit je nak merajuk. Buat salah sikit aja, tinggalkan, ceraikan, pisahkan. Tapi Allah sayang pada kita. Jadi beruntung kita. Ada Allah yang maha mulia. Jadi kita tak rasa ke kita ni beruntung? Tak rasa ke kita ni memerlukan Allah, tapi Allah bagi lebih kepada kita. Kenapa? Sayang Allah pada kita. Allah sayang pada kita. Tapi kita tak rasa. Kita semayang, mendekati dia, Allah bagi lebih daripada apa yang kita buat. Allah bagi lebih lagi rahmat dia, barakah dia. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketujuh langit dibandingkan dengan kursi hanyalah segumpal tanah yang dilemparkan pada padang yang luas. Tujuh langit ini dibanding dengan kursi Allah, maka seperti segumpal tanah. Kita ambil tanah, genggam, kita baling kat padang. Dan padang yang luas. Kelebihan arash pula. Daripada kursi tadi, ada seperti kelebihan pandang berbanding dengan gumpal. Arash lagi besar lagi daripada kursi itu. Bayangkan berapa banyak cinta Allah pada kita. Allah yang maha hebat, yang maha mulia, yang maha sempurna. Maha sempurna, maha hebat. Allah SWT mencintai kita. Sebab tu kita nak kena rasa untung sangat. Kita nak rasa bertuah sangat. Sebab apa? Allah Al-Karim. Allah yang maha mulia. Nak rasa gembira. Sebab tu jangan lagi ibadah kita rasa berat ibadah. Kita rasa susah puasa. Kita puasa tu dasarnya bukan puasa semata-mata. Dasarnya cinta pada Allah. Dan Allah cinta pada kita. Kita nak kena rasa tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka bayangkanlah betapa besarnya cinta Allah pada kita. Maka Nabi SAW telah menyatakan dalam satu hadis yang lain. Ini hadis sahih tuan-tuan. Semua hadis sahih. Hadis Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun sesuai dengan kebesarannya lah. Turun ke langit dunia. Jadi jangan kita bayangkan Allah ke atas, Allah turun macam makhluk. Bukan begitu. Kita tak boleh tashbihkan, menyamakan
Allah dengan makhluk, tak boleh. Tajsimkan, kita menjadikan dia berjisim pula, tak boleh. Laisa kamislihi syai'un. Tapi dalam hadis ini menyatakan bahawa Allah turun ke langit bumi. Bukan dengan ada apa-apa macam manusia turun ke bawah, kita nampak kita turun, bukan. Tapi nak gambarkan sini bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu turun ke langit bumi sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak bayang-bayang lah. Pada sepertiga hari malam. Jadi Allah SWT turun ke langit bumi pada sepertiga hari malam. Sepertiga hari malam apa? 3 jam mungkin. Sebelum apa namanya, kalau 8 jam, katakan malam 8 jam. Kalau tempat kita malam 8 jam kan. Katakanlah 8 jam. Satu malam tu 8 jam. Kan? Ataupun 6 jam, ikutlah. Sepertiga. 2 jam, 3 jam sebelum. Katakanlah 6 jam. Senang kira. Katakanlah 6 jam. Maknanya 2 jam sebelum. Kalau 8 jam, 3 jam lah sebelum. Maknanya 3 jam sebelum subuh tu, digambarkan Allah turun sepertiga malam. Pada waktu itu, manusia tidur. Laki-laki, perempuan, sebagainya tidur. Setelah mereka bermalam-malam dengan TV, berlewat-lewat dengan TV. Maknanya Allah SWT nak jumpa dia. Ada appointment pukul 3 jam sebelum, 2 jam sebelum subuh. Tetapi dia tidur. Sebab malam tu dia tidur lewat. Bermaksiat dengan internet, bermaksiat dengan TV. Pada waktu itulah mereka bermaksiat juga. Masa Allah turun tu mereka bermaksiat. Mereka tidur. Maka Nabi bersabda, Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia sepertiga akhir daripada malam. Lalu dia berfirman, siapakah, adakah orang-orang yang meminta padaku? Allah ni sayang kat kita ni. Allah nak gambarkan sayang kat kita. Allah sayang kat kita ni. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Jangan sekali lagi jangan bayangkan yang tashbihkan dia, jangan tajsimkan dia, menjisimkan dia. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang nak minta pada aku? Siapa yang nak minta ni, yang nak bangun tidur ni, minta pada aku, maka aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampun, siapa nak bertaubat malam-malam ni, maka aku akan ampunkan dosa dia. Siapa yang nak bertaubat, maka aku terima taubatnya. Siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan doa dia. Nampak? Allah SWT sayang kat kita. Tiap-tiap malam. Siang hari kita bangun. Lalai. Bangun, buat dosa. Bangun, buat benda yang sia-sia. Bangun, melawan Allah. Menentang Allah. Bangun. Kita hidup sehari-sehari tu lupa, lalai. Malam tidur. Tidur. Allah bagi peluang. Sepertiga sebelum subuh tu, sepertiga malam akhir. Allah SWT firman, siapalah yang nak bangun, nak minta pada aku ni, maka aku akan penuhi permintaan dia. Siapa yang nak mohon ampun, aku akan ampunkan dosa dia. Siapa yang nak bertaubat, aku terima taubat dia. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Dan Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, perkara ini berlaku setiap malam. Bukan bulan Ramadan aja, setiap malam. Allah buka rahmat dia. Sayang Allah pada kita. Setiap malam dia buka pintu taubat. Dia buka pintu doa. Dia buka pintu keampunan. Allah buka pada kita. Setiap malam. Ni sayang Allah pada kita ni. Bukan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar sahaja. Setiap malam. Tetapi manusia, kita bertahun-tahun, berhari-hari, lalaikan Allah, lupakan Allah. Selama hidupnya, manusia melalaikan Allah. Kita tak ingat Allah, tidur sedap. Tidur sedap, tak nak bangun. Tak nak minta ampun, tak nak bertaubat. Tak nak berdoa. Tak nak bangun. Maka Allah tetap tidak berhenti memberikan rahmat dia malam-malam. Setiap malam Allah buka pada kita. Menawarkan taubat, menawarkan keampunan, menawarkan keperluan-keperluan. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu rahmatnya, membuka pintu keampunannya, membuka pintu doa. Bila kita perlu minta dia sayang kat kita. Tiap-tiap malam dia tunggu. Dia buka tapi kita tidur, kita lalai. Tiap hari, kalau 40 tahun dah 40 tahun kita lalai.
Kalau bangun pun nak buang air je. Masuk bilik air, tidur balik. Tak ada pun nak jumpa dia, nak bercakap dengan dia, nak bermunajat dengan dia, sedang Allah sayang kat kita. Kita tidak sayang pada Allah. Inilah yang terjadi. Ya, sebab itulah sebenarnya hubungan Allah dengan hamba-Nya cukup indah. Hubungan di antara makhluk tadi, hubungan Allah dengan manusia itu cukup indah. Dan Allah SWT ingin, dan Allah SWT mahukan supaya hubungan kita dengan dia itu diasaskan kepada sebagai cinta. Cinta dia pada kita dan kita cinta pada dia. Sebab itulah walaupun Allah SWT sentiasa mencintai kita, kita yang fakir ni, kita yang lemah ni, yang memerlukan, sentiasa berpaling daripada Allah. Berpaling daripada Allah. Padahal Allah SWT sayang kat kita, bagi peluang tiap-tiap malam. Bukan malam Lailatul Qadar je. Tiap-tiap malam Allah buka rahmat dia, keampunan dia, doa. Nak minta, Allah nak kabulkan. Tetapi kita lalai. Kita berpaling. Padahal kita yang memerlukan Allah. Kita fakir. Tapi kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hubungan yang sebenarnya, hakikat hubungan antara makhluk, manusia itu. Contohnya jin. Dengan Allah hubungan sayang. Hubungan kasih sayang. Maka di sinilah kita melihat bagaimana sayangnya Allah pada kita. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita berpuasa. Saya minta masa lebih sikit deh. Saya minta masa lebih sikit, insya-Allah. Sikit je. Ini pernah lebih ni. Saya nak cuba habiskan beberapa poin ni. Dalam satu hadis qudsi, tak apa kalau perempuan tuan-tuan tak boleh tangguh, boleh tengok rekod insya-Allah. Sebab saya rasa sayang saya nak buang tajuk ni. Tajuk ni menyentuh hati saya. Allah sayang kat kita tapi kita berpaling daripada Allah. Kita berpaling daripada Allah. Berapa malam kita paling daripada Allah? Berapa hari kita berpaling? Bertahun-tahun kita berpaling daripada Allah. Allah sayang kat kita, kita tak ingat, kita lalai. Maka Allah SWT telah berfirman dalam satu hadis qudsi. Saya nak baca hadis ni tuan-tuan. Apa dia? Allah berfirman. Ni sayang Allah kat kita tuan-tuan. Aku membahagikan as-salat, sembahyang kita ni. Aku membahagikan sembahyang itu antara aku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Nampak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kat kita. Allah SWT membahagikan kita sembahyang tu dua bahagian. Satu dia dan satu kita. Maknanya Allah sayang kat kita, nak gambarkan sampai Allah SWT nak mendekati, nak bersama dengan hamba-Nya tadi. Dalam sembahyang ni sebenarnya kita bersama dengan Allah. Bersama ni dalam keadaan kita kata seorang hamba yang memerlukan dengan seorang Rabb yang maha kaya, yang tak perlukan kita. Tapi Allah Ta'ala sayang kat kita. Apa dia kata? Tengok ni. Allah membahagikan salat antara aku dengan hamba aku menjadi dua bahagian. Aku membahagikan sembahyang dengan dua bahagian. Jika hamba-Ku dalam salat membaca, jika hamba-Ku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bila hamba-Ku membaca, maka Allah pun menjawab, hamba-Ku memuji aku. Allah jawab. Allah yang maha kaya, Raja kepada segala raja, Tuhan Rabbul Jalil, yang maha besar, yang maha agung. Bila hamba dia cakap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sayangnya Allah pada kita, Allah jawab, hamba aku puji aku. Allah jawab. Kalau kita, anak kita cakap dengan kita, cakap, anak kita tak ada apa-apa, boleh cakap macam-macam, kita dengar je, nak jawab pemalas. Kena pula kita dalam keadaan letih ke apa, lagi tak pandang pun tidak. Allah nak tunjukkan sayangnya pada kita ni. Bila kita sembahyang, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji pada Engkau ya Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Allah jawab, hamba aku puji aku. Allah jawab. Macam mana Allah jawab? Jangan kita bayangkan macam kita cakap. Tak, Allah bukan cakap macam kita. Kemudian, bila hamba aku membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka hamba-Ku memuji aku. Allah jawab, hamba-Ku memuji aku.
Hamba-Ku puji aku lagi. Maka ketika membaca Maliki Yaumiddin 3 kali, hamba aku puji aku lagi. Nampak? Padahal ayat Quran, ayat Fatihah tu Allah yang firman. Tapi bila kita sebut hamba aku puji aku. Nampak? Allah jawab. Allah jawab. Bukan nak kata Allah jawab ni macam kita jawab sebut tadi kan. Tapi maknanya gambar ni Allah sayang pada kita. Dia ambil berat. Dia prihatin. Lebih daripada kita. Kita baca macam mana? Kita tak rasa pun. Kita sedang berbual dengan Allah. Tak rasa. Kemudian ketika hambanya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku sembah ya Allah. Hanya kepada Engkau aku mohon perlindungan ya Allah. Apa Allah jawab? Minta pertolongan. Ini adalah antara aku dengan hamba aku. Maka apa yang kau minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Hanya kepada Engkau aku sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau sahajalah aku meminta. Maka ini antara aku dengan Engkau. Lebih kurang bahasa kita ni. Kan? Engkau minta apa? Apa engkau nak? Nampak? Allah jawab. Ini Allah nak tunjukkan kita sayangnya Allah kat kita ni. Kemudian, lalu dia membaca, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah jawab, ini bagiku dan hamba-Ku. Dan bagi hamba-hamba-Ku apa yang dia minta. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Amin. Kita pun kita minta ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Letakkan aku di atas jalan yang lurus. Jalan Al-Quran, tarbiyah Al-Quran. Jalan yang orang kau beri nikmat sebelum ni, bukan jalan orang-orang yang kau murka, yang kau sesatkan, yang kau murkakan, yang kau murkai, kan? Jadi kita lihat Allah SWT kan bercakap, kita kata bukan dengan cakap kita ni, maknanya Allah respon. Allah SWT sayang sangat dengan hamba-Nya sampai bila kita sembahyang tu, maknanya seolahnya kita berbual dengan dia. Seolah-olah kita berbual dengan dia. Kita sedang bercakap dan Allah respon. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Oleh kerana itu seorang tabi'in, dia kata apa? Aku suka bila aku baca Fatihah, aku melambatkan bacaan. Aku melambatkan bacaan aku supaya aku boleh bayangkan. Bayangkan jawapan daripada Allah. Supaya aku boleh bayang Allah menjawab. Jadi makna sebut sini, Allah SWT sayang kat kita sampai peringkat tengah solat tu. Macam kita sedang berbual-bual dengan dia lah. Kalau kita best friend ni, kawan baik ni, sedang berbual-bual. Kalau kita nak bayangkan kita lah. Tapi Allah tak sama dengan kita kan. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi nak sebut sini, Allah sayang pada kita. Allah menunjukkan keintiman, keakraban, kan, rapatnya hubungan seorang makhluk dengan Tuhan dia ialah atas dasar sayang tadi. Allah sayang kepada kita, maka dia pun buatlah, berilah apa yang sepatutnya. Tapi kita berpaling daripada dia. Maka apa pembahagian Al-Fatihah itu? Mengapa dibahagikan antara kita dengan Allah? Apa tujuannya? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sangat memahami akan hubungan ini. Jadi sahabat-sahabat dulu faham sangat sayangnya Allah pada kita dan kita sayang pada Allah. Disayang pada Allah. Sahabat-sahabat faham sangat akan hakikat ini. Ini bukan masalah perintah. Ini bukan masalah Allah perintah salat, Allah perintah zakat, puasa, tetapi ini adalah masalah cinta. Allah sayang pada hamba-Nya. Sebab itulah bukan saja Allah. Kalau kita perintahkan, kamu pergi ambil air, kamu pergi buat ni, kita perintah, kita lepas saja. Kan? Ini tidak. Allah SWT perintah, tapi perintah tu dasarnya Allah sayang kepada makhluknya. Dia sayang pada kita. Sebab itulah kita sembahyang seperti berbual. Allah gambarkan seperti orang yang sedang berbual. Allah menjawab. Ini Allah gambar. Ini hadis sahih tuan-tuan. Nak tunjuk sayangnya Allah SWT kepada kita. Maka kata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata, jika dikatakan pada aku pada hari kiamat,
Pada hari kiamat nanti, sekiranya dikatakan kepada aku akan menjadikan hisabmu untuk bapa dan ibumu. Jadi dia kata sini, kan, diberikan kita punya hisab pada mak ayah kita. Pada mak ayah kita. Maksudnya mak ayah tanggung. Mak ayah tanggung. Maka aku akan menolak. Aku akan menolak. Kerana Allah lebih sayang pada aku daripada bapa dan ibuku. Allah lebih sayang pada aku daripada ayah aku dan ibu aku. Jadi sebenarnya tuan-tuan, mak ayah kita pun tak sayang kita macam mana Allah sayang pada kita. Kita rasa tak? Oi, gelapnya hati kita. Kerasnya hati kita. Sakitnya sebenarnya jiwa kita ini. Tak boleh rasa sayang Allah pada kita. Maka di sana ada hubungan cinta Allah yang telah diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Timbul satu pertanyaan. Kalau hamba cinta kepada Tuhan dia, itu logik sebab Tuhan bagi macam-macam kat dia. Tapi Allah Al-Ghani. Allah Al-Ghani yang maha kaya, tak perlukan kita cinta kepada kita. Kenapa agaknya? Dan mengapa agaknya ada cinta ini? Maka sudah tentulah digambarkan kepada kita di sini. Contohnya kalau kita ada sesuatu, maka kita menghasilkan satu karya yang masterpiece. Satu karya, kita menghasilkan satu karya dengan tangan kita, dengan ilmu kita, kita buat. Sudah tentulah kita akan mengambil berat kepada perkara tersebut. Sayang kepada perkara tersebut. Ataupun kita seorang penulis, kita menulis satu buku, satu artikel yang cukup indah, maka sudah tentulah kita akan sayang karya kita itu. Contoh anak kita. Kita sayang dengan anak kita. Kenapa kita sayang anak kita? Sebab kita merasakan bahawa dia adalah sebahagian daripada kita. Dan dia merasakan bahawa dia adalah milik kita. Sebab tu anak kita. Kita rasa. Maka begitu juga orang yang menghilangi sesuatu, buat sesuatu. Maka sudah tentulah dia akan rasa sayang dengan perkara yang dia buat tadi itu. Maka apakah erti semua cinta ini? Maka di sini kita perhatikan. Apabila iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Allah perintahkan supaya iblis dan malaikat semua sujud kepada Adam. Hormat Adam. Bukan sembah dia. Hormat kepada Adam. Sujud. Maka iblis tak mau. Maka apa yang respon Allah? Apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada yang telah aku cipta dengan kedua tangan aku? Apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam, bagaimana yang aku perintahkan, yang telah aku cipta dengan tangan aku, dengan kekuasaan aku, kehendak aku, dengan kehebatan aku. Apa yang menghalang? Maknanya Allah murka kepada iblis kerana dia tidak mahu mengikuti perintah dia. Dan Allah sayang kepada Adam AS. Maka di sinilah dalam ayat ni surah apa? Surah Sad ayat 75. Dalam ayat ni Allah gambarkan kepada kita bagaimana iblis kata apa? Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Aku daripada api, dia daripada tanah. Maka Allah laknat. Kenapa? Sebenarnya bukan hanya kerana dia engkar. Engkar tu satu hal. Engkar perintah ni satu hal. Tetapi dia menolak penciptaan Allah. Maksudnya makhluk yang Allah sayang itu dia tolak, dia buang. Macam dia buang lah. Macam dia buang macam itu. Aku tak nak. Macam itu kan. Jadi itu yang memurkakan Allah. Maka Allah melaknat iblis. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Ta'ala, Allah SWT telah apabila Allah menyempurnakan kejadiannya, makhluknya tadi, penciptaan tadi, dan telah meniupkan ke dalamnya rohnya, ciptaan Allah SWT, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah perintahkan semua hormat. Jadi Allah cerita, Adam ni aku yang cipta. Aku yang cipta Adam ni. Kamu semua aku cipta dengan kemuliaan aku, kehebatan aku, kehebatan Allah yang maha agung. Maka sujud, hormat. Bila kita menghormatinya dan diperintah oleh Allah, maka kita menghormati Allah, memuliakan Allah. Tapi tiba-tiba dia tak mau. Maka dia memandang remeh kepada penciptaan Allah. Dan Allah sangat sayang kepada apa yang dicipta tadi. Maka itulah dosa yang dilakukan oleh iblis.
dosa yang dilakukan iblis. Bukan saja dia setakat tak mau, tetapi dia meremehkan. Dia cipta daripada tanah. Dia remehkan penciptaan tadi. Aku daripada api, dia daripada tanah. Sedangkan Allah cipta, Allah yang cipta, Allah yang menjadikan. Maka Allah SWT sayang, cinta kepada makhluk yang dijadikan. Maka bila dia meremehkan apa yang Allah cinta tadi, maka Allah murka pada iblis. Sebab itu tuan-tuan, kenapa Allah sayang pada kita? Sebab Allah jadikan kita. Allah jadikan kita. Allah bagi roh pada kita. Allah bagi nyawa pada kita. Allah bagi fizikal. Allah bagi kehidupan. Allah sayang kat kita semua ni. Sebab tu Allah sayang pada kita. Kemudian bila Allah sayang kepada kita, maka pada ketika itu Allah perintahkan sesuatu kepada kita berdasarkan kasih sayang dia. Kasih sayang Allah. Maka sudah tentulah hubungan kita sebenarnya ialah hubungan kasih sayang. Kasih sayang. Allah sayang pada kita. Tapi kita hari inilah yang berpaling daripada Allah. Kita inilah yang rasa tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada Allah. Kita inilah yang jauh daripada Allah. Allah bagi macam-macam. Kita nak mendekati dia. Kan? Dengan keadaan berjalan, dia datang. Dengan berlari-lari anak, digambarkan. Kan? Maknanya, dia bagi lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita buat. Inilah bukti sayang Allah kepada kita. Ini kenapa Allah sayang kita. Sebab tu hari ni kita nak rasa hubungan kita dengan Allah hubungan kasih sayang. Sebab tu di akhir Ramadan ini, maka hendaklah kita beribadah dengan perasaan yang macam ni. Kita nak rasa Allah sayang kat kita. Banyak perkara-perkara tanda-tanda yang Allah sayang pada kita. Contohnya apa dia? Tuan-tuan saya baca sikit lagi insya-Allah. Yang pertama antara tanda Allah sayang kepada kita, kan, dia tidak mensegerakan azab. Kita buat dosa tak? Banyak dosa kita. Kita buat salah tak? Banyak salah kita. Bukan saja kita buat berdosa dan salah, kita tak bertaubat betul-betul. Kemudian kita ulang lagi. Dah taubat pun, ulang lagi, buat lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kan, melambatkan azab. Allah tak terus hukum. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, bagaimana digambarkan oleh para ulama kita yang menghurai, kan, sesungguhnya malaikat di lengan kiri kita, malaikat kan, yang mencatat keburukan. Apabila kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, maka dia tidak akan nulis. Ni Nabi sebut, bila kita nak buat baru nak buat buruk, dia tak akan menulis. Kemudian apabila dia buat buruk, maka dia tak tulis terus, dia lambat-lambat tulis. Kan? Mungkin 1 jam ke, kan? Macam itu kan. Mungkin 1 jam ke dia lambat. Supaya apa? Supaya mungkin kita bertaubat. Kita buat jahat. Mula-mula nak buat niat nak buat jahat. Dia tak tulis. Buat jahat, nak tulis dia pun dia lambat-lambat. Ini perintah Allah ni, perintah Allah. Jangan tulis lambat. Mungkin dia bertaubat. Sebelum sejam mungkin dia bertaubat. Jadi tak dia dah dosa. Maknanya tak masuk dalam rekod. Tetapi ada pun apabila malaikat kebaikan yang tulis kebaikan pula, kita ketika fikir aja baru niat nak buat baik, maka dah dapat satu dah. Dah dapat markah dah. Baru niatnya. Ingat nak sedekah lah besok subuh. Niat je, baru niat nak sedekah besok subuh. Kan? Allah SWT dah tulis dah satu dengan niat, belum buat dengan niat. Maka Allah SWT tidak segerakan seksa kepada kita. Inilah bukti sayang Allah kat kita. Allah sayang kat kita. Dan Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha memberi rahmat. Al-Kahfi ayat 58. Kemudian yang kedua, kita buat salah, ulang-ulang. Kita bertaubat. Allah terima taubat kita. Buat salah, bertaubat. Buat lagi. Menyesal, bertaubat. Allah yang maha mengampun dan menerima taubat. Lagi keras hukumannya. Al-Mu'min ayat 3. Allah terima taubat kita. Dan di antara bukti cinta Allah pada kita, sayang Allah pada kita, dia akan sentiasa menerima taubat kita. Pintu taubat tidak akan tertutup. Sehinggalah nyawa sampai ke halqum. Itu tutuplah. Matahari naik barat, tertutuplah. Tapi tidak akan tertutup selagi belum sampai situ. Kita buat salah, syirik pun tak apa. Minta bertaubat, menangis, menyesal, bertaubat. Allah ampunkan. Apa sahaja dosa. Selagi kita bertaubat, Allah terima taubat. Ni Allah sayang kat kita.
Buatlah dosa. Bukan nak suruh buat dosa. Tapi kalau kita berdosa, banyak mana pun dosa kita. Bunuh orang, buat macam-macam, berdosa. Menyesal, bertaubat. Allah terima taubat kita. Allah terima taubat kita. Sampailah nyawa sampai ke sini, ke halkum. Atau Allah tak terima lah. Itu batas dia. Sampailah matahari naik sebelah barat. Allah tak terima lah. Itu batas dia. Maka siapa lagi kah yang boleh mengampunkan selain Allah? Ini bukti apa? Ini bukti Allah sayang kat kita. Allah bagi kita keampunan. Kemudian yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala. 10 kali ganda, 70 kali ganda, 700 kali ganda. Banyak. Nilai pahala keburukan, keburukan tetap satu. Kalau buruk satu, satu je. Tapi kalau baik, berganda-ganda. Ni bulan Ramadan. Pahala dalam bulan Ramadan ni, puasa. Kalau katakan buat benda yang sunat, pahala wajib Allah bagi. Buat pahala yang wajib, Allah berganda-ganda dalam pahala wajib tadi. Orang yang melakukan kebaikan, tetapi orang yang niat nak buat baik. Orang yang niat nak buat baik, niat aja, bukan belum baik, belum buat, niat. Dan dia tulis satu kebaikan. Allah dah suruh tulis, malaikat tulis. Dia dah niat dah ni. Nak niat ni, tapi tak buat lagi. Allah dah suruh. Tulis satu, tulis satu. Maknanya, sayangnya Allah. Kerana dia berniat. Dan kemudian, siapa yang berniat buruk, tapi belum buat. Niat nak buruk, nak buat. Allah tak tulis. Niat dia sebab dia belum buat lagi. Nampak? Sayang Allah. Tidak ditulis satu keburukan. Dan jika dia mengurungkan niat dia, jadi dipadamkan niat, tak jadilah. Tak jadi buat jahat. Tak jadi buat jahat. Mula niat buat jahat. Tiba-tiba tak jadi buat jahat. Allah bagi kebaikan. Bagi kebaikan. Bagi satu kebaikan. Niat jahat, tiba-tiba tak jadi buat. Tak jadi buat. Dibatal. Allah bagi kebaikan. Sayang Allah kat kita. Sayang Allah kat kita. Dapat pahala. Jadi secara logiknya, satu kebaikan, satu keburukan, satulah kebaikan. Tetapi Allah SWT tidak kira. Jadi, kemudian kebaikan pula Allah lipat gandakan 700 sampai berlipat-lipat ganda. Bukankah itu tanda Allah sayang kat kita? Bukankah itu tanda sayang Allah kat kita? Kita tak rasa ke Allah sayang kita ni? Allah sedihnya. Lemahnya hati kita, lemahnya iman kita. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Kemudian yang keempat, Allah memberi pahala. Melimpah-limpah bagi amal yang sikit. Amal yang sikit, Allah bagi pahala melimpah-limpah. Contohnya puasa di hari Arafah. Puasa hari Arafah itu satu hari je puasa. Tapi Allah ampunkan dosanya. Setahun sebelum, setahun selepas. Allah ampunkan dosa. 1 tahun sebelum, 1 tahun selepas. Puasa di bulan, satu hari di Arafah. Subhanallah. Allah sayang kat kita. Allah nak tolong kita. Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Bukankah ini bukti cinta Allah kepada kita? Bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita nak respon cinta Allah ni? Kita mengatakan cinta pada Allah. Tetapi bila melihat perbuatan kita, tak mencerminkan kita sayang pada Allah. Jadi sebab itulah yang kita lihat hari ini, apabila kita puasa contohnya, puasa hari Arafah 1 tahun sebelum, 1 tahun selepas. Puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Allah menghapuskan dosa tahun yang lepas. Maknanya kita puasa hari Ashura, Allah SWT hapuskan dosa yang setahun lepas. Kalau dosa kita setahun lepas tu tak ada, Allah tambah kebaikan. Ni benda Allah sayang kat kita ni. Mengapa dosa 1 tahun dihapuskan hanya kerana melakukan puasa 1 hari? Kerana Allah sayang pada kita. Tidakkah kita malu pada Allah? Tidakkah kita malu pada Allah? Demikianlah solat 5 waktu. Bila kita sembahyang 5 waktu, Allah hapuskan dosa antara solat. Sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, kita buat dosa lalai, macam-macam. Sembahyang zuhur, Allah hapuskan dosa antara subuh dengan zuhur. Sembahyang zuhur, lepas zuhur, buat dosa mata tak jaga, sebagainya. Sembahyang asar, Allah hapuskan dosa antara zuhur dengan asar. Subhanallah. Allah hapuskan dosa hanya dengan perintah dia, buat perintah dia. Dosa kita, mata, telinga, Allah hapuskan. Kenapa? Allah sayang kat kita. Malu kita. Kemudian, begitu juga umrah.
Orang buat umrah, satu umrah ke satu umrah. Katakanlah tahun ni kita buat umrah, 10 tahun besok kita buat umrah. Allah hapuskan dosa antara dua umrah tadi. Subhanallah. Subhanallah. Allah sayang kat kita. Tapi kita tak rasa. Kita berpaling daripada Allah. Jika kita membaca subhanallah 100 kali, akan mendapat 100 kebaikan. Dan ini adalah cinta. Inilah cinta, bukan matematik. Jadi kenapa Allah bagi ganda-ganda tadi? Maka itu adalah tanda cinta Allah pada kita. Tapi kita lalai, kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi buat maksiat, masih lagi tidak mahu menjadi hamba Allah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan hapuskan dosanya meskipun sebesar buih di lautan. Jadi hari-hari baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Baca. Baca. 100 kali. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan hapuskan dosa dia walaupun sebesar buih. Sebanyak buih di lautan. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengucap Alhamdulillah. Siapa yang biasa ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah akan penuhkan timbangan dia. Di akhirat nanti Allah penuhkan timbangan dia. Timbangan tak cukup, baca Alhamdulillah je pun. Tak adalah susah sangat. Allah akan penuhkan timbangan dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, yang membangunkan isterinya. Bangun malam, bangunkan isteri. Kemudian keduanya buat solat bersama-sama. Allah rahmati. Keluarga yang begitu. Yang tak kahwin tak ada yang ni lah. Kena yang berkahwin lah. Kena suami isteri. Suami bangun, kejut isteri. Bangun, solat, bangun, solat, bangun, solat. Dia pun bangun. Kalau dia tak solat, dia tak boleh solat, dia baca Quran, baca zikir ke, doa ke. Allah rahmati. Padahal buat biasa. Siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, maka Allah akan redha dia pada hari itu. Allah akan redha dia. Ini hadis Nabi. Banyak dia. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'in fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, maka Allah akan pelihara daripada gangguan-gangguan. Banyak. Kenapa kita baca sikit tapi Allah jaga kita? Ini Allah sayang pada kita. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau kita ni jaga iman kita, jaga takwa kita, insya-Allah, maka kita akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi lah kita nak sebut kat sini bukti-bukti yang Allah sayang kepada kita. Banyak sangat kalau kita nak sebut macam-macam, tapi kita lah yang tak perasan. Jadi itulah tuan-tuan, insya-Allah esok kita akan sambung lagi bab sayang ke Allah ni. Dan kita nak semayang, nak puasa, kita jangan nampak semayang tu, nampak puasa tu susah, nampak susah tu kan. Kita nak nampak sayang Allah. Nampak sayang Allah. Dan Allah sayang kat kita. Jadi kita yang berpaling daripada Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang cuba saya sama-sama bincang-bincangkan akan memberi satu peringatan lah pada diri kita sama-sama, supaya kita dapat lebih semangat, lebih semangat lagi, lebih rasa sayang lagi pada Allah. Supaya mudah-mudahan dengan rasa sayang tu kita sanggup bangun malam, sanggup kita bercekal mata, sanggup kita mendekatkan lagi, memperkuatkan lagi kan hubungan kita dengan Allah. Dan ibadah kita kan, amalan kita bukan sebab nak dapat pahala. Pahala tu memang Allah bagi, tapi sebab sayang ke Allah. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Taala mudah-mudahan memberi kepada nikmat kita taufik untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu ni, insya-Allah. Insya-Allah ni semua merupakan satu yang amat besar daripada Allah, sayang Allah pada kita. Tuan-tuan, puan-puan, marilah kita bersikap syukur pada Allah sebab Allah sayang kat kita. Mudah-mudahan kita akan menyahut kasih sayang Allah dengan mengikhlaskan hati kita, meningkatkan lagi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa anjil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah dan berpaling daripada-Mu. Ya Allah, kami sedar bahawa Engkau lah yang mencintai kami. Engkau lah yang maha hebat, maha mulia. Ya Allah, Ya Karim. Ya Allah, ampunilah kelemahan-kelemahan kami. Jadikanlah apa yang ada pada kami ini suatu yang membawa kebaikan kepada kami untuk kami meningkat. Meninggalkan segala dosa, kemungkaran, kelalaian. Segala perkara-perkara yang lemah. Segala najis dan kekotoran yang ada dalam hati-hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkan kuliah kita ni, mudah-mudahan orang lain dapat manfaat, terutamanya anak-anak kita dan keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.